Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu mendoakan semoga anda sentiasa sihat dan ceria. Bertemu kita dalam program Kelantan Ikhlas khusus untuk mata pelajaran Sains Tingkatan 2 bersama Cikgu Nur Azlina binti Idris dari SMK Agama Melo, Kota Baru, Kelantan. Gendang, gendut, tali kecapi, kenyang perut, suka hati. Tentunya murid-murid pernah mendengar pantun dua kera ini. Apa kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Untuk slot hari ini, cikgu akan memfokuskan standard kandungan 3.1 iaitu kelas makanan. Cikgu mengharapkan pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid akan dapat mencapai standard pembelajaran iaitu 3.1.1 menghuraikan dan berkomunikasi mengenai kelas makanan, 3.1.2 menguji kehadiran kanji, glukosa, protein dan lemak dalam makanan. Anda sudah makan hari ini? Apakah makanan yang anda makan? Manusia memerlukan tenaga pada setiap masa. Proses kehidupan seperti pernafasan, perkumuhan dan pencernaan makanan memerlukan tenaga. Daripada manakah tenaga ini diperolehi? Ya, daripada makanan yang kita makan. Selain membekalkan tenaga untuk aktiviti harian, apakah kepentingan lain makanan? Yang pertama, untuk mengekalkan kesihatan badan. Yang kedua, untuk melindungi organ-organ dalam tubuh. Dan yang ketiga, untuk membaiki tisu-tisu yang rosak. Seterusnya, mari kita lihat kelas-kelas makanan. Terdapat 7 kelas makanan iaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, pelawas serta air. Mari kita lihat satu persatu. Karbohidrat merupakan sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Sebatian organik bermaksud sebatian yang mengandungi unsur karbon ya, murid-murid. Karbohidrat unit asasnya adalah glukosa ataupun gula ringkas. Karbohidrat juga merupakan makanan ruji manusia kerana membekalkan tenaga yang banyak. Contoh karbohidrat ialah kanji, glikogen dan selulosa. Kanji boleh diperolehi daripada nasi, roti dan juga ubi kentang. Sementara selulosa daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Glikogen pula adalah glukosa yang berlebihan dan disimpan di dalam hati serta sel otot. Ini adalah contoh gambar-gambar yang menunjukkan makanan yang tergolong dalam kumpulan karbohidrat. Fungsi karbohidrat yang pertamanya adalah untuk membekalkan tenaga. Yang kedua, merupakan makanan simpanan bagi haiwan iaitu dalam bentuk glikogen. Yang ketiga, makanan simpanan bagi tumbuhan dalam bentuk kanji. Serta yang keempat, gentian selulosa yang membentuk dinding sel tumbuhan. Kumpulan yang kedua iaitu protein. Seperti juga karbohidrat, protein adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen serta penambahan nitrogen. Unit asas bagi protein ialah asid amino. Pengambilan protein yang berlebihan akan ditukarkan kepada urea dan disingkirkan melalui urin ataupun air kencing. Protein boleh terbahagi kepada dua, iaitu protein haiwan dan juga protein tumbuhan. Protein haiwan kita boleh perolehi daripada daging, ikan, telur dan susu. Sementara protein tumbuhan contohnya seperti kacang dan juga kacang soya. Ini adalah contoh gambar-gambar yang menunjukkan makanan yang tergolong dalam kumpulan protein. Fungsi bagi protein yang pertamanya untuk membina dan membaiki tisu-tisu badan yang rosak. Ini penting untuk proses pertumbuhan. Yang kedua, menggantikan sel-sel badan yang mati. Dan yang ketiga, protein juga diperlukan untuk mensintesis enzim, hormon, hemoglobin dan juga antibodi. Berikut adalah penyakit kekurangan protein, iaitu yang kita panggil sebagai kwashiorkor. Kwashiorkor adalah gejala di mana kekurangan protein di dalam gizi manusia. Dan lazimnya berlaku pada kanak-kanak yang berusia antara 1 hingga 3 tahun.
Seterusnya, lemak. Lemak juga adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Unit asas bagi lemak ialah asid lemak dan gliserol. Lemak yang berlebihan akan ditukarkan kepada tisu lemak dan disimpan di dalam tisu adipos di bawah kulit. Sumber lemak sama ada lemak haiwan ataupun lemak tumbuhan. Lemak haiwan contohnya adalah mentega dan juga keju. Sementara lemak tumbuhan boleh diperolehi daripada minyak sayuran dan juga kekacang. Ini adalah contoh makanan-makanan dalam kumpulan lemak. Seterusnya, apakah fungsi lemak? Lemak berfungsi untuk melindungi organ dalam badan kita seperti jantung dan juga ginjal. Lemak juga menjadi pengangkut bagi vitamin A, D, E dan K. Lemak yang berlebihan dalam badan disimpan di bawah kulit sebagai penebat haba bagi tujuan untuk mengawal suhu badan. Seterusnya, kumpulan pelawas. Pelawas iaitu terdiri daripada gentian selulosa yang membina dinding sel tumbuhan. Badan kita tidak dapat mencernakan pelawas ini kerana kita ketiadaan enzim selulis. Daripada manakah sumber pelawas boleh diperolehi? Kita boleh dapati daripada bijirin, buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ini contoh pelawas. Seterusnya, pelawas sangat penting untuk merangsang peristalsis, iaitu pengecutan dan juga pengenduran otot-otot di salur pencernaan seperti esophagus, usus kecil dan juga usus besar. Hal ini dapat memudahkan pergerakan makanan di sepanjang salur tersebut bagi mengelakkan sembelit. Kumpulan makanan seterusnya iaitu vitamin. Vitamin, sebatian organik yang tidak membekalkan tenaga tetapi masih diperlukan oleh badan kita dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Vitamin boleh diperolehi daripada sayur-sayuran, buah-buahan, susu dan daging. Terdapat dua kumpulan vitamin yang kita panggil sebagai vitamin larut lemak dan juga vitamin larut air. Vitamin larut lemak adalah terdiri daripada vitamin A, D, E dan K. Manakala vitamin larut air terdiri daripada kumpulan vitamin B dan C. Mari kita lihat satu persatu. Vitamin A sumbernya adalah melalui daripada minyak ikan, susu dan juga kuning telur. Kepentingan vitamin A adalah untuk memelihara kesihatan kulit dan juga dapat membantu penglihatan pada waktu malam. Apakah kesan kekurangan bagi vitamin A? Seseorang itu mungkin mengalami rabun malam ataupun nyctalopia, iaitu penglihatan seseorang tidak jelas pada waktu malam ataupun dalam keadaan yang kurang cahaya. Dan juga keduanya adalah penyakit kulit di mana keadaan kulit kita menjadi kering. Vitamin B sumber boleh diperolehi dari hati, telur dan juga yeast. Kepentingannya untuk memelihara fungsi sistem saraf dan juga membentuk sel darah merah. Apakah kesan kekurangan vitamin B? Seseorang mungkin akan mengalami anemia, iaitu keadaan di mana seseorang mengalami kurang darah, iaitu tahap pigmen hemoglobin yang terlalu rendah dalam darah. Beri-beri juga boleh berlaku dalam kalangan kanak-kanak yang menyebabkan pembengkakan kaki. Vitamin C sumbernya adalah boleh diperolehi daripada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Vitamin C dapat mengelakkan jangkitan penyakit serta memelihara gusi dan juga mulut. Apakah kesan kekurangan vitamin C? Scurvy iaitu pendarahan yang berlaku pada gusi. Sementara vitamin D pula kita boleh perolehi daripada minyak ikan, telur, mentega dan juga cahaya matahari. Apakah kepentingannya? Vitamin D membantu untuk menguatkan tulang dan gigi, memelihara kesihatan kulit serta membantu menyerap kalsium. Kesan kekurangan vitamin D
seseorang itu mungkin mengalami sakit gigi kerana penyerapan kalsium yang sangat sedikit. Ricket iaitu gangguan tulang yang selalu berlaku pada kanak-kanak dan menyebabkan tulang menjadi lemah dan cacat. Seterusnya, vitamin E. Kita boleh perolehi vitamin E dari sayur-sayuran dan juga bijirin. Kepentingannya untuk memelihara sistem pembiakan. Kesan kekurangan vitamin E boleh menyebabkan kemandulan dan juga keguguran fetus. Vitamin K pula boleh diperolehi daripada kuning telur, minyak ikan dan juga susu. Vitamin K membantu dalam pembekuan darah. Kesan kekurangan vitamin K, darah kita menjadi lambat membeku. Seterusnya, kita lihat kelas makanan mineral. Mineral adalah sebatian bukan organik yang diperlukan oleh badan. Sama seperti vitamin, mineral tidak membekalkan tenaga, tapi masih diperlukan oleh badan dalam kuantiti yang sedikit untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Yang pertama, kalsium. Daripada mana kita boleh perolehi? Ikan bilis, udang, susu dan juga sayur-sayuran hijau. Kepentingan kalsium membantu pembekuan darah serta menguatkan tulang dan gigi. Kesan kekurangan kalsium, sama seperti tadi, ricket, gangguan tulang yang selalu berlaku pada kanak-kanak yang menyebabkan tulang menjadi lemah serta cacat. Dan juga osteoporosis, iaitu keadaan kehilangan kepadatan tulang yang mengakibatkan tulang menjadi rapuh serta mudah patah. Seterusnya, natrium. Sumber diperolehi daripada telur, daging dan garam. Natrium berfungsi untuk memelihara fungsi saraf. Kesan kekurangan natrium, kekejangan otot boleh berlaku, iaitu di mana keadaan otot mengecut yang tidak terkawal secara tiba-tiba menyebabkan otot terasa ketat dan juga sakit. Seterusnya, besi. Kita boleh perolehi zat besi dari daging dan juga hati. Kepentingan besi adalah untuk membina hemoglobin dalam sel darah merah. Apakah kesan kekurangan besi? Seseorang itu boleh mengidap penyakit anemia. Seterusnya, iodin. Mari kita lihat apakah kesan kekurangan iodin. Iodin jika kurang, ia akan menyebabkan penyakit goiter, iaitu pembengkakan luar biasa kelenjar tiroid yang terletak di leher. Goiter berbeza daripada beguk ya murid-murid. Seterusnya, fosforus. Kita boleh perolehi fosforus daripada keju dan juga sayur-sayuran. Apakah kepentingan fosforus? Ya, fosforus diperlukan untuk menguatkan tulang dan gigi. Kesan kekurangan fosforus boleh menyebabkan seseorang itu mengalami ricket serta gigi mudah menjadi rapuh. Kalium. Sumber bagi kalium iaitu kuning telur dan juga minyak ikan. Kalium dapat membantu untuk pengecutan otot serta dapat memelihara sistem saraf. Kesan kekurangan kalium sama juga, boleh menyebabkan kekejangan otot. Kelas makanan yang terakhir iaitu air. Air merupakan sebatian yang sangat penting. Lebih kurang 70% daripada badan kita terdiri daripada air. Air mengandungi unsur hidrogen dan juga oksigen. Kita boleh memperolehi air daripada air minuman, sup ataupun jus buah-buahan. Apakah fungsi bagi air? Yang pertama, air digunakan untuk mengangkut makanan tercerna. Yang kedua, melarutkan bahan kimia dalam badan. Yang ketiga, medium untuk tindak balas biokimia. Yang keempat, mengawal atur suhu badan. Dan yang kelima, untuk mengangkut hasil perkumuhan iaitu urea dan juga garam mineral berlebihan keluar dari sel. Murid-murid, kita boleh melakukan ujian makanan di dalam makmal.
bagi menguji bahan tertentu dalam satu sampel makanan. Terdapat 4 ujian makanan yang boleh dilakukan di dalam makmal. Yang pertamanya dikenali sebagai ujian iodin. Ujian iodin digunakan untuk menguji kehadiran kanji. Yang kedua, ujian Benedict. Ujian ini digunakan untuk menguji kehadiran glukosa. Yang ketiga, ujian Millen. Digunakan untuk menguji kehadiran protein. Dan yang keempat, ujian alkohol emulsi, iaitu ujian yang digunakan untuk menguji kehadiran lemak. Bagaimanakah ujian iodin bagi kanji kita boleh lakukan di dalam makmal? Ini adalah prosedurnya. Yang pertama, kita masukkan 2 ml ampaian kanji ke dalam tabung uji. Kemudian, titiskan beberapa titik larutan iodin yang berwarna perang pada asalnya ke dalam ampaian kanji itu. Kemudian kita perhatikan apakah perubahan yang berlaku kepada warna larutan iodin. Ya, kita dapati warna ampaian kanji tadi menjadi biru tua. Ini menunjukkan kanji hadir dalam sampel makanan tadi. Seterusnya, ujian Benedict bagi glukosa. Yang pertama, masukkan 2 ml larutan glukosa 1% ke dalam tabung uji. Kemudian kita tambahkan beberapa titis larutan Benedict. Kedua-dua campuran ini perlu dipanaskan di dalam kukus air. Apakah pemerhatian yang boleh kita perolehi? Ya. Mendakan merah bata akan terbentuk dan ini menunjukkan glukosa hadir dalam larutan tadi. Yang ketiga, ujian Millen bagi menguji kehadiran protein. Prosedur yang pertama, masukkan 2 ml larutan albumin ke dalam tabung uji. Kemudian, tambah beberapa titis Regan Millen. Panaskan tabung uji bersama kandungannya di dalam kukus air. Apakah pemerhatiannya? Kita dapati mendakan merah terbentuk. Ini menunjukkan protein hadir. Dan ujian yang keempat iaitu ujian alkohol emulsi bagi lemak. Prosedurnya yang pertama, tambah beberapa titis minyak masak ke dalam tabung uji yang mengandungi 2 ml etanol dan goncang campuran dengan kuat. Kemudian, tambahkan isi padu air suling yang sama banyak ke dalam campuran dan biarkan selama 2 minit. Apakah pemerhatiannya? Kita dapati emulsi lemak terbentuk dan ini menunjukkan lemak hadir. Okey, untuk menguji kefahaman murid-murid terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini, mari kita cuba jawab beberapa soalan. Okey, tertera di skrin adalah sepinggan nasi lemak. Bolehkah murid-murid labelkan kelas makanan yang terdapat pada gambar tersebut? Mari kita cuba. Okey, telur menunjukkan vitamin K. Kemudian kita ada seterusnya ikan bilis iaitu kalsium. Seterusnya kacang tanah lemak. Seterusnya nasi karbohidrat. Seterusnya ayam goreng protein dan juga sayur timun boleh dikategorikan untuk pelawas dan juga air. Okay, soalan yang kedua. Okay, diberikan gambar rajah yang menunjukkan 4 jenis makanan yang berbeza. Tandakan right bagi makanan yang mengandungi karbohidrat yang tinggi. Okay, karbohidrat yang mana satu agaknya? Ya, jawapannya tentulah gambar mi. Jadi kita tandakan right pada gambar mi. Yang lain tu tidak berkenaan kerana soalan meminta gambar makanan yang mengandungi karbohidrat yang tinggi. Soalan ketiga. Lengkapkan ayat berikut. Ayat yang pertama. Seseorang yang kekurangan zat besi berisiko menghidap
Dan yang kedua, penyakit scurvy dihidapi oleh seseorang yang kekurangan. Okey, jadi jawapan yang pertama, zat besi merujuk kepada anemia. Sementara soalan yang kedua, penyakit scurvy adalah akibat daripada kekurangan vitamin C. Soalan keempat dan juga soalan yang terakhir. Diberikan jadual yang menunjukkan keputusan satu ujian makanan. Kita ada ujian iodin, ujian Benedict, ujian Milan dan juga ujian emulsi. Diberikan juga larutan-larutan yang digunakan serta apakah pemerhatian-pemerhatian untuk setiap ujian ini. Jadi pada soalan diminta anda untuk menyatakan apakah X. X merujuk kepada ujian iodin, iaitu untuk menguji kehadiran kanji. Dan kita menggunakan larutan iodin yang berwarna perang. Maka jika sampel makanan mengandungi kanji, larutan perang akan bertukar menjadi A warna biru tua. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian cikgu tadi telah dapat membantu murid-murid memahami topik kelas makanan. Masak kari ikan tenggiri, makan bersama secawan kopi. Jaga kesihatan dan jaga diri, jangan lupa patuh SOP. Cikgu sudahi dengan lafaz mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.